Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so cikgu minta maaf minggu ni cikgu tak boleh nak buat mic. Sebabnya seminggu cikgu terlibat dengan kursus. Jadinya cikgu akan hantar video by YouTube lah. Okey. So kamu hantar kamu punya latihan dalam form yang cikgu dah sediakan lah. Okay. Alright, so kita dah habis 1.1. So this week kita continue dengan 1.2. So ini fungsi gubahan. So dalam part hari ni kita nak menyatakan hasil gubahan dua fungsi. So bila dia sebut saja gubahan, dia mesti libatkan dua fungsi. Sama ada contoh dia kata fx dengan gx lah. Siapa fx? Fungsi lah, suatu fungsi, and then gx suatu fungsi yang lain lah. Okay. So kita nak menentukan fungsi gubahan. Kemudian kita nak menentukan image. Okay. Apabila fungsi gubahan diberi, ataupun nak cari objek kalau image diberi dan sebaliknya lah. Okay. So menentukan suatu fungsi berkaitan apabila fungsi gubahan dan satu fungsi diberi. Ini maksudnya macam ni lah. Okay. Fungsi gubahan ni maksudnya fgx. So in case kadang-kadang kat atas ini diberi fungsi single fgx, tetapi untuk kes yang ni dia bagi fgx, so dia bagi fx. Mungkin dia nak kita cari gx. Ini maksudnya. So ataupun mungkin kita punya fungsi ini dalam bentuk gfx. Okay. Kedua-duanya menggunakan cara yang berbeza lah. Okay, kemudian kita terus menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi gubahan. Okay, so untuk yang first memeriahkan hasil gubahan dua fungsi. So fungsi gubahan ni adalah proses gabungan secara penggantian dua fungsi, which is tadi cikgu dah kata dah, fungsi f dan g untuk menghasilkan fgx. Okay, kenapa dia bracketkan dulu yang ni? Sebab kita kena selesaikan yang belakang dulu. Ingat, apabila melibatkan fungsi gabungan, kita kena selesaikan yang belakang dulu. Okey. Okey, sebagai hasil gubahan dua fungsi dan ditulis. Ni cikgu dah kata dah, ditulis fgx ataupun gfx. Okey, fgx dibaca sebagai f gubahan g bagi x. Okey. Kenapa kita dan ditakdirkan oleh fgx sama dengan fgx. Okey, maksudnya bracket besar ni kita buat dia dululah. So diberi dua fungsi fx, hasil gabungan dua fungsi yang ditulis sebagai fgx atau fgx ditakdirkan sebiji lah macam atas ni. Alright, so kita go terus macam mana nak sebenarnya nak mengira untuk fungsi gubahan. Okay, kita tengok pada contoh. Okay, dua fungsi ditakdirkan oleh fx sama dengan 2x. Okay, sorry. Dia bergerak bila cikgu tak tekan ni. Okay, dan gx adalah x kuasa 2 untuk 5. Okay, fgx. Okay, the first of all, kamu kena tahu, kita kena selesaikan yang belakang dulu. Cara dia tulis, f salin balik, kemudian kita bracketkan gx ni. Kenapa cikgu? Sebab kita nak bagi tahu bahawasanya kita nak buat gx dulu. So, the first step, okay, kita gantikan gx. Siapa gx? X kuasa 2 tolak 5. Okay, so kita gantikan. So, bila gantikan kat sini, yang ni yang cikgu kata guna konsep stiker. So, bila kita dah ganti, tengok stiker yang baru dah. Yang cikgu, kalau warna merah ni ada stiker yang baru. So, kita tengok pada fx ni, ini stiker yang lama. So, bila yang lama, kita gantikan dengan yang baru. So, yang tak ada stiker tu kita salin balik lah. So, X ini kena gantikan dengan stiker baru. That's why X kuasa 2 tolak 5. So, simplifikan. Jadi, 2X kuasa 2 tolak 10. So, jadilah FGX. Kamu tulis macam ni je saja, tak ada masalah. Okay, terus macam ni. Alright. So, kena tahu bahawasanya FGX dengan GFX tak sama. Tak boleh sama. Okey, kalau lah tiba-tiba dia sama tu maksudnya kebetulan saja. Okey. So, GFX yang pertama cikgu dah kata dah kena buat fx dulu. So, kita gantikan fx-nya adalah 2x. So, bila part sini cakap, oh cikgu ini stiker yang baru. So, kita tengok pada
GX. So ini yang lama, so ini yang lama. Okey. So yang lama kena gantikan. Ingat kuasa 2 kat luar tu. So X itu yang kita kena gantikan stiker yang baru. So stiker baru 2X. Jadi X tadi digantikan dengan 2X. 2X kuasa 2 tolak 5. So dapatlah 4X kuasa 2 tolak 5. Okey. So kena buat last jawapan kena tulis FGX sama dengan 4X kuasa 2 tolak 5. Okey. Apa jadi bila dikata F kuasa 2? F kuasa 2 ni maksudnya 2 kali F. Fx. Kita buat Fx 2 kali. So macam biasa mula daripada belakang dulu. Okay, kita gantikan Fx ini dengan 2x. So ini dah jadi stiker yang baru. So stiker yang baru gantikan dalam yang lama ni. Yang lama. So kita gantikan 2 darab 2x dapatlah 4x. So, F kuasa 2x adalah 4x. Okey, senang je cara dia. F ganti balik Fx. Fx adalah 2x. Okey, kemudian ini stiker baru. So, stiker baru. Jadi, yang ni yang lama gantikan dengan yang barulah 2x. So, that's why dapat 4x lah. Okey, ini pun sama. G kuasa 2 maksudnya G X lah. Okay, gantikan GX dulu. So, bila kita dah gantikan ini jadi stiker yang baru. Kat mana X? Ni, dekat X ni. So, kuasa 2 tolak 5. Kita salin balik. Sebab dia bukan stiker-stiker ni yang ada X itu. Okay, so bila dapat sini kita simplifykan. So, dapatlah G kuasa 2X adalah X kuasa 2 tolak 10. X kuasa 2 tambah 20. Okay. Alright. So, kita go through pada latih diri 1.4. Okey, ini cara kamu baca tau. So, dalam gambar rajak anak panel di sebelah, fungsi F memetakan set P. Okey, fungsi F memetakan daripada set P kepada Q. Dan fungsi G, fungsi ni memetakan set Q kepada R. Okey, yang pertama dikata nyatakan fungsi F. Okey, fungsi F memang kita state kat sini lah. Fx sama dengan, sebab dia dah kata dah dia mula dengan F ni. So, siapa yang bermula? Dia adalah yang mula-mula tau. So, Fx sama dengan 3x lah. Okay, yang B dia kata fungsi Gf. Gfx maksudnya. Kita mula dengan Fx tadi. So, daripada diagram ni, kamu kena faham baca. Bila arrow dia straight ke sini, jawapan yang belakang ini merujuk kepada GFX tau. Kenapa cikgu? Okay, ini terus jawapan yang sini lah. Okay, 2x tolak 7. Kenapa cikgu? Sebab kita ingat kita mesti buat yang belakang dulu. So, ini yang pertama kita buat adalah Fx. Sebab tu yang belakang ni kita dapat GFX bukan FGX. Kamu jangan keliru, cikgu ni dia tulis F, ini tulis G. Jadi FGX tak. Sebab yang pertama mesti buat G, kemudian F, kemudian yang kedua buat G. That's why dia dapat yang ni. Sebab G ni berada yang kedua. So, fungsi komposit dia mesti bermula dari belakang. So, jawapan ini adalah GFX sama dengan 2x tolak 7. Okay. Alright, so kita go through pada latih diri 1.4 number 2. Okay, untuk setiap pasangan berikut, dapatkan ungkapan dan bentuk tanda fungsi. Okay, yang ni cikgu tunjuk. Ini dengan cikgu ambil G2 lah. Sebab G2 ni fraction. So, cikgu ambil ni. So, maksudnya kamu kena kira GF dengan F2. Alright. Okay, so yang pertama dia kata FGX. So, cikgu kata mula dari belakang. F salin balik. GX siapa? So, GX adalah 6 per X lah. Okay. So, dia dapat 6 per X. Okay. Maksudnya tadi cikgu kata ini dah jadi stiker baru. Kepada siapa? Kepada F ni. So, kita tengok F. Ini stiker yang lama. Ini yang lama. So, yang lama ni kita nak gantikan dengan yang baru. So, X maksudnya jadi 6 per X. Sebab stiker baru kita adalah 6 per X. So, yang tak ada X adalah 4. So, salin sajalah. So, dapatlah kita pun jawapan FGX adalah 6 per X tambah
4. Nak simplifykan, nak sambung terus pun boleh, tak masalah. Tinggal macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, tugas kamu buat GFX pula Alright. So, cikgu tunjuk pula macam mana kita nak kira G2. G2 tadi cikgu dah kata dah, maksud dia GX. Okey. Semula dari belakang, G depan salin balik. GX ini kita gantikan dengan 6 per X. Okey, ini dah jadi stiker yang barulah. So, ini stiker baru. Ini stiker lama. Ini stiker lama. So, kita nak gantikan dengan stiker baru. So, jadi 6. Okey. So, 6 per. Sebab dia per X ini kan. Jadi, per 6 per X lah. Okey. Kalau keliru kat sini, maksudnya sama juga 6 bahagi 6 per X. Bila bahagi, kita tukar je darab dia 6 per X. 6 darab X ni. Bila kita nak tukar darab, so dia akan terbalik. Macam ni. Okey. So, terbalik. Jadi, 6 potong. So, jawapannya X. Okey. So, makanya G kuasa 2X sama dengan X. Macam tu. So, inilah jawapan dia. So, tugas kamu selesaikan F kuasa 2. So, 2 soalan lah. 1 dengan 1 yang ni. Alright. So, kemudian kita nak menentukan image bagi suatu fungsi gubahan. Okey. So, untuk kamu ingat balik yang cikgu kata, objek ni siapa dalam ni? Image ni siapa yang dia bagi fx sama dengan 2. So, 2 ni adalah image yang berada sebelah kanan equal tadi. Tu image. Okey. So, kena ingat baliklah kita punya konsep image. Macam mana kita nak dapatkan image? Image adalah dengan cara menggantikan nilai x. So, bila kita gantikan nilai x, dapatlah nilai 2 contohnya macam tu dan sebagainya lah. Okey. So, jika dia bagi fx adalah x kuasa 1, gx adalah x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. So, dia kata cari fg2. Okey. So, dia ada dua cara dia lah. Okey. So, yang pertama cikgu kata salin balik. Okey. Jadi, f salin balik gantikan gx, which is gx kita ada x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Okey. So, bila sampai sini cikgu dah kata, oh, ini stiker yang baru bagi f yang lama. So, ini yang lama, ini yang lama. So, lama ni kita kena gantikan dengan yang baru kat sini. That's why x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 tolak 1. Sebab negatif 1 ni tak ada x kan. Tak ada stiker kat dia. So, simplifykan dapatlah x kuasa 2 tolak 3x tambah 3. Okay, ini adalah fgx. Soalan kata fg2. Makanya, 2. Makanya semua x ini digantikan dengan 2. That's why jadi 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambah 3. So, simplifykan, kamu akan dapat jawapannya 1. Alright. Okay, boleh faham Kemudian gf1. Sama juga, gantikan fx. Okay, x tolak 1. fx kita. Kemudian, ini stiker baru. Okey, gantikan dalam stiker yang lama. Okey, that's why dapat x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 tolak 3x tambah 3 tambah dengan 4. Okey, dapat x kuasa 2 tolak 5x tambah 8. So, bila dah sampai sini kita dapat gfx. So, kita berbalik pada jawapan asal. Soalan asal yang mana x ini kena gantikan dengan 1. That's why digantikan 1. So, dapatlah jawapannya adalah 4. Okay. So, just simple. So, ingat dia punya langkahnya mesti bermula dari belakang. Okay. Kemudian gantikan jadi stiker yang baru. Okey, itu konsep dia lah. Alright, so yang B, nilai-nilai X apabila. So, ini beza ni, bila nilai X diberi, itu ada refer kepada objek. Bila selepas equal ni, refer pada nilai image. Cikgu dah kata tadi kan? So, makanya FGX ini, kita dah dapat dah FGX ni. Daripada mana? Sini. Ni. So, kita ambil balik persamaan ni. X kuasa 2 tolak 3x tambah 3. Jangan ambil yang ni. Sebab yang ni adalah FG2. Kita bukan nak FG2. Kita nak FGX. So, FG adalah X kuasa 2 tolak 3x sama 3 sama dengan 7. Kenapa sama 7? Sebab soalan nak
Bila image dianya 7. So, ingat dalam menyelesaikan persamaan ini kita tengok ada kuasa 2. So, that's mean ini adalah persamaan kuadratik equation. So, that's mean bila dapat kuadratik, so kat sini kamu guna calculator, guna EQN tu. Masukkan nilai A kita 1, kemudian B kita -3, C kita -4. So, the answers kamu akan dapat yang ni. So, don't forget untuk buat pemfakturan. Part ini sangat-sangat penting. Without yang ni, kamu boleh dapat kosong markah kat bawah. Okay? So, make sure kena beringat. Make sure tunjuk pemfakturan. Daripada mana cikgu? Daripada nilai kalkulator ni, X solat 1 bila buat pemfakturan dia akan terbalik jadi plus. Okay, kalau dia positif, bila pemfakturan dia akan jadi negatif. So, the answers X adalah -1 dan 4. Okay, so kita go through pada latih diri 1.5. Okay, dua fungsi F dan G diberi. Okay. Dia kata fx ada 5x tambah. Okay, so kita nak cari gf. Okay, yang pertamanya kita carilah dulu. Cikgu dah kata tadi mula dari belakang. Jadi gf kan, gfx ni. Okay, cikgu tulis kat sini dulu. Salin balik g, kita gantikan fx kita 5x tambah 6. Okay, so sampai sini kata, oh cikgu ini dah jadi stiker yang baru. So, stiker yang baru kena gantikan dengan siapa yang baru? G. Tengok G. G ni yang lama. Ni yang lama gantikan dengan yang baru. So, kita gantikan dengan yang barulah. Okay. So, maksudnya. Okay, mana G tadi? Okay. Cikgu. A. Okay. 5x tambah 6 kan fx. So, maksudnya 2. Okay. 5x tambah 6. Sebab ini stiker baru. So, tolak 1 salin balik yang tak ada x. So, that means 10x tambah 12 tolak 1. So, simplifikan. Jadi, gfx kita sama dengan 10x tambah 11. Okay. So, ini gfx. Soalan bukan kata gfx. Soalan kata -1/5. Kita punya objek. So, that means daripada sini kita kena gantikan x ini adalah -1/5. So, 10 darab dengan -1/5 tambah 11. So, tekan saja kalkulator juga kamu akan dapat answer dia 9. Okay. Simple. Step dia mula-mula tengok belakang. Okay, tengok belakang. Gantikan fungsi belakang. Kemudian okey, stiker baru kan, dia jadi stiker baru. Dia stiker baru gantilah pula dalam persamaan yang depan yang tinggal tu. So simplifikan, dapatlah jawapan. Okey, step dia senang je. Okay, so yang D pula, okay, X kuasa 2 sama je. So, cikgu tinggal yang ni kat kamu. Bila FG, so diberi dua fungsi FG. So, cari F kuasa 2, maksudnya 2 kali lah. F salin balik Fx. So, maksudnya F, gantikan X kuasa 2, tolak dengan 4. Okay, ni stiker yang baru. Gantikan dalam stiker yang lama, jadinya X kuasa 2 tolak 4. Okey, kena salin balik. Kuasa 2 tolak 4. Okey. So, bila sampai sini, okey, kamu tolong cikgu simplifikan. Buka bracket ni Okey, buka dia, darab-darab lah. Okey, so kamu gantikan dekat sini, tolong cikgu kira lah. Okey, yang kedua. Okay, bila dah dapat last answers ni, kamu kena gantikan X kita adalah -1. So, dapatlah jawapan sini. Okay, tadi cikgu tunjuk detail yang soalan A. So, D ni kamu buat lah. Okay, G kuasa 2, 1 pun sama. Kena buat G 2 kali dulu. Kemudian gantikan dengan 1 lah. So, G gantikan GX kita ada 2 per X tolak 2. Okey, apa saja soalan. Kalaulah dia keluar fraction, just ingat ini stiker yang baru. So, yang baru kita nak gantikan dengan yang lama. Siapa lama? Sini. So, yang
tak ada stiker tu salin balik saja, tak ada masalah. Sebab dia senang saja. Gantikan saja. Okey. So, kamu akan dapat F pula G. G tadi kan yang ni, kemudian kita gantikan jadi 2. So, jadi 2 per X tolak 2 tolak 2. So, cikgu macam mana nak simplifykan? Okey, kita simplify dulu yang bawah ni. Okey, jadi 2 per X tolak 2 ni, tolak 2 ni. So, kita samakan penyebut. 1 darab dengan X tolak 2 lah. Tak muat cikgu ni. Okay, X tolak 2. Okay, so dia akan jadi 2 tolak. Okay, kita darab 2 tadi. So, jadi akan dapat 2X. Okay, tolak 2 kan. So, bila tolak 2, tolak-tolak jadi tambah 4. Sebab kita darab X tolak 2 kan. So, per dengan kat bawah X tolak 2. Okay, 2 tolak jadi negatif 2X tambah 6 per X tolak 2. So, sini maksudnya daripada sini jadi 2 bahagi. Okay, cikgu pusing negatif ni. Baru cantik sikit. X tolak 2. So, bila bahagi nak kena jadi darab lah. Darab terbalikkan dia jadi X tolak 2 per 6 tolak 2X. Okay. So, bila sampai sini. Okay, bila sampai sini kita simplify. Cikgu sambung sini. Tak muat dah. Okay, sama sini. Jadi 2X right? Jadi 2X tolak 4 per dengan 6 tolak 2X. So, ini adalah G kuasa 2X. Tapi kita tak ganti lagi dengan 1. So, bila G kuasa dengan 1 maksudnya 2 darab 1 tolak 4 per dengan 6 tolak 2 darab 1. So, 2 tolak 4 negatif 2. 6, 2 darab 1, 6, 7, 8. So, dapatlah negatif 1 per 4. Okay. So, yang ni cikgu dah tolong kira. So, yang ni kamu kira. Alright. Sebab dia fraction. So, kalau rasa susah, cikgu dah tolong kira lah. Okay. Sekejap tadi. Mana? Okey, so kita nak terus kepada menentukan fungsi gubahan. Okey, yang ni maksudnya kalau suatu fungsi komposit diberi ataupun fungsi satu sehingga diberi. Contohnya maksudnya dia bagi f gx, satu dia bagi gx. So dia kena cari f contohnya. So dia cari yang ni. Okey. Alright. Dan sebaliknya lah, kalau dia bagi fgx, mungkin dia bagi gx, mungkin dia bagi fx dan sebagainya. Okay, kita tengok contoh. Fungsi f ditakrifkan oleh fx sama x tolak 2. Cara fungsi g dalam setiap yang berikut. A, okay, dia bagi fgx. So, dia nak suruh kita cari g. Okay, g berada sini. Okay, ini konsep cikgu. Ni cikgu Hafiza guna yang ni. Okay, kamu guna konsep OIC. Siapakah O ni? O ni maksudnya outside. Outside dekat luar. Yang kita nak cari tu berada dekat luar. Dan cara apa kita nak guna? Kita kena tengok kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia ada I. I ini refer kepada inverse. Okey. Inverse ni apa maksud dia? Songsang. Okey, ini in case kalau dia outside. Siapa outside ni yang kita nak cari? Maksudnya, sekarang ni fungsi G kita nak cari. Maksudnya, kalaulah G tu outside, maka kita guna inverse. Tetapi, untuk yang kedua pula, kalaulah dia refer pada I, which is I ni ada dua benda lah. Sama ada dia inverse ataupun maksud dia inside. Inside ni berada di dalam. Kalau dia berada di dalam, kita tengok sebelah kawan dia. Semuanya kena tengok kanan. Sebelah dia ada C, which is kita guna composite saja. Composite ni siapa? Fungsi gubahan lah. Dalam bahasa Inggerisnya composite. So, kita guna gubahan biasa. Gubahan macam mana? Tadi cikgu dah terang gubahan. Okay. So, kita tengok contoh yang pertama. Dia bagi FGX 8X tolak 7. Sekarang kita nak cari G. So, kita tengok, oh, sini G. So, G berada di dalam inside. Okay, inside OIC.
Okay, G kita inside, maksudnya tengok kanan. Oh, cikgu kita guna composite biasa. Maksudnya bila composite mesti mula dari belakang, kemudian ganti macam biasa. Okay, so maksudnya kita mula dari belakang. Oh, kita gantikan GX, cikgu. Kita tak boleh nak cari GX sebab GX tak ada. So, kita tinggalkan GX itu dengan GX saja. 8X 17 mana-mana cikgu daripada soalan bagi. Alright, so kemudian bila kat sini, okay, bila kat sini dia jadi stiker yang baru bagi fungsi F. Siapa F? Sini ni stiker yang lama F ni. So X ini digantikan dengan GX. Maksudnya kita masukkan dalam, kita mulai daripada belakang tadi, kemudian kita masukkan X ini sebagai GX. So, ini digantikan dengan GX. So, jadilah GX tolak 2. Daripada mana cikgu? Daripada sini. Okay. So, ini yang kita cari. So, kita samakan dengan yang diberi. So, kita nak cari GX. So, GX sama dengan 8X tolak 7 tambah 2. So, jadilah 8X tolak 5. So, inilah fungsi GX. Macam tu. Okey. Sangat panjang yang ni. Tapi kamu boleh faham sebenarnya, tak ada masalah. Okey. So, yang kedua pula. Okey, in case yang kedua, dia kata cari G. G berada pada luar, outside. OIC. Bila outside O depan, maksudnya kena guna inverse. Cara songsang. So, cara yang pertama, nama je songsang. Tapi kita kena ikut arahan fungsi gubahan. Mesti bermula dari belakang. Ni arahan bagi fungsi gubahan. Dia mesti mula dari belakang. Jadinya G salin balik. Kemudian Fx kita salin balik dulu. Okay, kita salin balik. Fx adalah X tolak 2. So, samakan ini yang diberi tau. Sebelah kanan semua yang soalan bagi. Okay, so now pada sini. Cikgu macam mana nak selesaikan ini? Sebab takkanlah kita nak darab G di dalam kan? So, yang inilah yang dikatakan ini adalah cara inverse songsang. Okay, cara dia let. Katakan Y. Kenapa Y? Boleh guna mana-mana tapi kita dah biasa guna XY. Let Y sama dengan siapa? Sama yang dalam kurungan ni. Apa sahaja dalam kurungan ni? Y sama dengan X tolak 2. So, dah ada Y. Kita kena cari X. X daripada mana? Daripada persamaan ini. Jadinya, cikgu nak jadikan X ini positif. Maksudnya, negatif 2 ni kena ke kanan. Jadi, Y tambah 2. Kedua-dua ni nak guna. Simple je. Inverse dia simple je. Jadi, bila dah ada Y, dah ada X, kita berbalik pada yang ini balik. So, kita gantikan. G siapa? X tolak 2 kita ganti tadi. GY. Sebab X tolak 2 ni adalah GY. So, bila kat sini Y. So, dalam ini semuanya mesti refer pada Y. So, that's why X ini kita gantikan dengan yang ni. Dengan yang kita let yang X tu. Jadilah Y tambah 2 kuasa 2 tambah 3 darab Y tambah 2 tolak 5. So, simplifikan, kamu akan dapat X kuasa 2, Y kuasa 2 tambah 7Y tambah 5. So, sini sebenarnya dah jawapan. Tetapi soalan bukan minta GY. Soalan minta GX. So, X, Y ini terus tukar saja jadi Y. Jadi, X kuasa 2 tambah 7X tambah 5. Okey. So, agak panjang lah untuk pengiraan ni. Tapi, pelan-pelan. Selalu, tengok cikgu video cikgu berulang, so kamu akan faham lah. Okay, dia ikut step je. Admat ni bukan kata faham je, kamu kena hafal juga Okay, so latih diri 1.6. Okay, so diberi fungsi F dan G, gubahan FG, tentukan nilai fungsi bagi setiap yang berikut. Okay, so dia kata fungsi F dah bagi, fungsi FG bagi. So dia kata nak cari fungsi G. Makanya kita tengok, oh cikgu, G ni dekat dalam. Kan, inside. OIC. Okay, bila inside guna composite biasa. Okay, bila guna composite biasa, kita salin balik lah. Kita ikut balik arahan. F, GX siapa? GX tak ada cikgu. Okay, gantikan GX ini saja macam ni je. Sebab syarat dia mesti mula dari belakang. So, samakan dengan soalan bagi 4X tambah 7.
Okey, so cikgu bila sampai sini nak buat apa? So ini jadi stiker yang baru kepada siapa? Kepada F. Jadi ini F stiker lama. So tukar jadi yang baru. So jadinya GX. So maksudnya kalaulah dia inside X kita tu dia jadi GX tak? So GX tolak 3 sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. So now kita nak cari GX je. So bawakan 3 di sebelah kanan. Jadi 2X kuasa 2 tolak 4X 7 tambah 3 10. So inilah jawapan dia. Simple je. Okay, so latih diri 1.6 B pula. Okay, diberi fungsi F dan fungsi tentukan G pula. Okay, kita tengok. Dia bagi GF. So G dekat luar. So outside. Okay, OIC. Bila outside, guna cara inverse. So, ingat. Tengok cara cikgu betul-betul. Okay, yang pertama, salin balik dulu. G. FX. Siapa FX? Kita ganti. Sebab dia ada. Kalau yang tadi tak ada, that's why dia jadi inside. So, kita gantikan X kuasa 2 tambah 3. So, sama dengan siapa? Sama dengan jawapan yang bagi. So, soalan dah bagi dah. Okey, macam tu. So, now kita tengok. Oh, nak susah macam mana nak darat ke dalam? Tak boleh ya. Sebab ini adalah fungsi. Jadinya inilah cara yang nak kena guna inverse. So, langkah seterusnya kena let. Cikgu suka guna let. Nak tulis katakan pun boleh, tak masalah. So, let Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3. Ini yang kita let daripada mana cikgu? Daripada bracket ni. So, daripada bracket ni, kita nak cari X. Okey. So, kita nak cari X, makanya X kuasa 2 sama dengan, cikgu gerak yang ni. Jangan gerakkan X kuasa 2 mai sini. Nanti dia jadi negatif. So, dia akan jadi Y tolak 3. So, X sama dengan Y tolak 3. Ni kuasa 2 mai sini jadi punca kuasa 2. So, dapat dah ada Y, dah ada X. Kita nak guna yang ni. Okey, kita balik pada yang sini balik. G siapa? GY yang kita gantikan. So, GY sama dengan 2. Okey, ni 2. X ni gantikan dengan siapa? Ni, X ni. Okey, 2. Sebab bila dalam sebutan Y, semua dalam ni kena ada Y. Jadi, 2. Y tolak 3. Punca kuasa 2 ni, kuasakan 2 tambah 3. Okey. Bila kuasa 2, jumpa punca kuasa 2 terus, hilanglah dia neutral. Jadi 2 jadi darab Y tolak 3 tambah 3. So, jadi 2Y tolak 6 tambah 3. So, jadi 2Y tolak 3. Okey, so ini adalah GY. Soalan bukan nak GY ya. Soalan nak GX. Terus tukar saja. X jadi Y. Y jadi X. So, 2X tolak 3. So, inilah jawapan kita. Okey, simple je. Okey. So, menyelesaikan masalah satu lagi soalan. Okey, cikgu bagi separuh pengkiraan. Fungsi F dan G ditarifkan. Fx sama dengan 2x. Okey, Gx dia bagi yang ni. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Okey, yang A yang pertama. Cikgu ajar je cara dulu Dia kata G2 sama dengan 5. So, ini G. Ingat ni. Ini adalah stiker yang baru. So, ini stiker lama cikgu. Ni, X ni. So, maksudnya kita gantikan dengan yang barulah. Okey. So, makanya H. Okey, so jadi X kuasa 2 ni kita gantikan dengan 2 lah. Sebab dia kata ini adalah nilai X-nya, objeknya 2. So, jadilah 2 kuasa 2 lah. Okey, ni daripada sini daripada GX ini. Okey, so tambah K. Sama dengan siapa? Sama dengan 5 lah sebab soalan bagi 5. So, 2 kuasa 2 adalah 4. Jadi, 4H tambah K sama dengan 5. Okey, ini yang pertama. Okey, so kemudian dia kata GF1 adalah negatif 1. So, sekarang ni soalan tak bagi lagi. Jadi, makanya kita kena cari dulu GF. Okey, untuk yang ni pula, okey cikgu kita tak ada lagi GF1 dan 1. Okey, ini kalau tadi kita cari dulu GF1 semua kan. Okey, dia ada shortcut juga. Shortcut ni yang mana? Maksudnya G kita salin balik. Fungsi F gantikan dengan 1 dulu. Maksudnya ini kita buat 1 terus. Jadi 2 per 1 tolak 3. Gantikan kita punya, apa panggil ni? Stiker X ni dengan 1. So, ini pun 1. Okey, jadi
G 2, 1, 3, negatif 2, 2, negatif 2 bahagi. So, dapat negatif 1. So, ini G negatif 1 ni sama dengan negatif 1 lah. Okay, sebab ini kita cari sebenarnya ni adalah GFX. Okay, so maksudnya bila kat sini, ini jadi stiker yang barulah. Okay, stiker baru bagi siapa? G. So, kita tengok pada G negatif 1 ni gantikan dalam X ni. So, jadi H negatif 1 kuasa 2 tambah K sama dengan negatif 1. So, negatif 1 kuasa 2, 1 lah kan. Jadi, H tambah K sama dengan negatif 1. So, dah ada dua persamaan ni. Persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. So, cikgu letak sini lah. Nampak sikit H tambah K sama dengan negatif 1. So, kita boleh guna hapus. Kita hapuskan K. Maksudnya, sorry, banyak gangguan sama cikgu ni. So, jadi, okay, 1 tolak 2. Persamaan pertama tolak persamaan kedua. 2 tak 1 pun boleh. 1 tolak 2 pun boleh. Tak ada masalah. Janji K ni kita hapuslah. Jadi, K 4H tolak H jadi 3H. K tolak K terus padam. Jadi, 5 tolak negatif 1, 6 lah. Sebab 5 tolak-tolak kan jadi tambah. So, H sama dengan 6 bagi 2 dapat 6 bagi 3 dapat 2. So, dapat sini boleh gantikan dalam mana-mana persamaan. Okey, untuk dapatkan K lah. Kita gantikan dalam sini. So, 2 tambah K sama dengan negatif 1. K sama dengan negatif 1. Okey, so negatif 1 tambah dengan ni. So, gantikan K sama dengan negatif 1 tolak dengan 2. Kan, jadi negatif 3. So, dapatlah nilai H dan nilai K. Alright. So, cari ungkapan JF. Okey. Tadi kita tak kira lagi tau. Walaupun kita ada nilai. Sebab kita terus gantikan nilai. Pada F-nya adalah negatif 1. Kita gantikan. Okey. Dia boleh buat kalau terus ada objek. Terus gantikan macam biasa. Okey. Ataupun yang kita kira tadi satu. Maksudnya, kita nak cari GF, okey, GFX kan. Jadi, kita gantikan belakang ni. Salin balik, FX kita adalah 2 per X tolak 3. Kemudian, G ini jadi stiker yang baru kepada G. So, ni GX kan. Sini X ni. So, H tu kita tukar lah. Sebab dia dah 2 kan. Jadi, 2. Okey, stiker yang baru adalah 2 per X tolak 3 kuasa 2 tambah pula tolak 3. Okey, so inilah. Okey, ini kamu boleh simplifikan. Kadang-kadang tinggal macam ni pun boleh. Okey, kita simplifikan lah. Okey, saat cikgu padam yang ni. Okey, so cikgu nak kira asing kat sini. Maksudnya 2 per X tolak 3 ni 2 kali lah sebab dia kuasa 2 kan. 2 per X tolak 3. So, kita darab ke atas ni 4. So, ini X kuasa 2. So, jadi X kuasa 2. Kan? Darab lah. Kita expandkan dia. So, kamu akan dapat tolak 6X tambah 9. Ni yang dalam bracket ni. Okay. So, kita nak simplifikan. Jadilah K2, kita salin balik 2. So, jadi 4 per dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Perut panjang sikit So, tolak 3 dekat luar. So, samakan penyebut. So, kita nak samakan penyebut semualah. Maksudnya kat sini, ini per 1 kan. So, 1 ni darab dengan ni. Samakan penyebut. So, dia akan jadi 2 ni masuk ke dalam lah. So, dia akan jadi 8. Okey. Bila darabkan, so jadi 8 tolak. Ni semua 3 ni darab dengan ni. Jadi 3X kuasa 2 tolak. Okey, 3X kuasa 2 tambah 18X. Okey, tolak 27. Semua ni macam mana dapat cikgu ni kan? 3 per 1. 1 ni kan darab benda ni. Jadi 3X kuasa 2, 6 darab 3, 18. Kan negatif, positif. Jadi positif 18X. 9 darab 3, 27. Per dengan semua. Yang tadi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okey, so ini boleh simplify. Ini boleh simplify. Makanya last kali jawapan kamu akan dapat negatif 3X kuasa 2 tambah 18X. Tak mahu cikgunya. Okey, tolak 19
per dengan X tolak tak muat dah. X tak muat kat sini Sat per dengan Sat cikgu balang. Okey. So last sekali jawapan kamu dapat cikgu buat sini Okey. So jawapan dia adalah negatif 3X kuasa 2 tambah 18X tolak 19 per dengan X tolak 3 kuasa 2. Ini. So inilah jawapan dia. Alright. So cukup untuk hari ini. So kita akan sambung kepada fungsi sungsangan pada next class. Okay. So assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.